Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan terangkan Sains Komputer tingkatan 5 iaitu bab 3.1.2 atau cara dan carta alih bagi bahasa penskriptan klien. Tapi cikgu akan fokuskan tentang isihan buih. Sebagai pengenalan, proses pengisihan ni ada dua iaitu isihan buih dengan isihan pilih yang kita belajar semasa tingkatan 5 ini. Tapi video pada hari ini cikgu akan terangkan tentang isihan buih. Apakah dia isihan buih? Isihan buih ini melibatkan proses untuk membandingkan satu persatu unsur yang bersebelahan. Di dalam perbandingan itu, semasa proses perbandingan itu, sekiranya benar kedudukan dalam senarai ataupun kedudukan unsur dalam senarai akan ditukarkan. Okey, isih ni bermaksud kita susun secara menaik ataupun susun secara menurun. Jika kita nak susun secara menurun, okey, kita perlu buat perbandingan lebih kecil. Okey, tapi kalau kita nak buat isih secara menaik, perbandingan dia adalah lebih besar. Okey, bandingkan unsur pertama adakah lebih kecil pada unsur kedua, so itu ialah turutan menurun. Tapi kalau menaik, kita buat perbandingan. Contoh unsur pertama kita bandingkan dengan unsur kedua, adakah lebih besar? Itu ialah turutan menaik. Okey, penerangan cikgu ini adalah berdasarkan buku teks Sains Komputer tingkatan 5, muka surat 133. Kamu boleh buka muka surat tersebut. So, ini adalah kod atau cara contoh 3 muka surat 133. Okey, di mana? Ini ialah warna ini ialah senarai yang belum diisi. Okey, maksudnya yang ini ialah satu senarai yang belum diisi. Kemudian no.length. Okey, no.length ini ialah kita nak mengira berapakah bilangan nombor dalam senarai. Maksudnya bilangan nombor dalam senarai ada berapa? Kita kiralah dalam senarai ni ada berapa nombor dia? 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan nombor dalam senarai itu ada 5 nombor. Kemudian kita buat perbandingan unsur. Yang ini yang cikgu cakap tadi. Jika lebih besar, okey, maksudnya kita nak isi secara menaik. Okey, kalau lebih besar, isi secara menaik. Kalau lebih kecil, isi secara menurun. Jadi dalam kod atau cara ini kita nak isi secara menaik sebab lebih besar. Sekiranya perbandingan unsur ini benar, barulah dia akan tukar kedudukan. Yang ini, kod atau cara baris yang ini ialah untuk menukar kedudukan. So, ini ialah kod atau cara yang kita akan fokuskan. Okay, so ini adalah kod atau cara yang kita akan fokuskan. Tapi sebelum kita nak faham kod atau cara ini, kita kena tahu flow kod atau cara ini bagaimana ia berjalan, bagaimana ia dilaksanakan. Okey, so yang pertama ialah di sini I sama dengan kosong. Okey. Kemudian langkah yang kedua dia akan pergi ke I lebih kecil bilangan nombor tolak 1. Okey. Untuk nombor 3 yang mana satu? I plus plus ke ataupun J sama dengan kosong? Ya. Okey. Yang ketiga ialah J sama dengan kosong. Kemudian yang keempat ialah ini. Okey, J lebih kecil daripada bilangan nombor tolak I tolak 1. Kemudian yang kelima, bukannya J++ tau. Yang kelima ialah kita mesti buat perbandingan unsur. Kemudian yang ini ialah langkah yang keenam. Ini ialah langkah yang ketujuh. Apabila kita selesai di sini, okey, apabila kita selesai ulangan di sini, kita akan pergi yang ke-8 iaitu I++. Okey, so ini ialah turutan dia. Ini adalah bagaimana kita nak baca dia punya kod atau cara. Kamu kena faham macam mana kod atau cara ini dijalankan ataupun berfungsi sebab mungkin soalan boleh tanya tukarkan kod atau cara ini kepada carta alih. Kalau kamu tak faham macam mana flow ataupun macam mana kod atau cara ini dilaksanakan, carta alih kamu boleh salah. Okey, jadi kamu kena faham. So bila melibatkan for, ini ialah pemula. Kalau kamu masih ingat lagi, ini ialah pemula, ini ialah syarat. Okey, kemudian dia tidak pergi kepada penambah
Okey, dia tak pergi kepada penambah, dia pergi kepada arahan yang sepatutnya dia laksanakan. Maksudnya yang di bawah. Kemudian apabila arahan ini selesai dilaksanakan, baru dia naik semula kepada penambah. Okey, that's why dia punya flow ini nombor 1, yang ini nombor 2, kemudian yang ketiga yang di bawah ni. Kemudian ini yang keempat, yang kelima dia buat perbandingan unsur. Jika benar, dia akan laksanakan yang keenam. Kemudian dia baru naik yang ketujuh. Setelah ini selesai, baru dia naik yang ke-8 iaitu I++. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, so kata yang ini ialah I sama dengan kosong. Okey, kemudian yang ini yang kedua kan. Okey, ini yang pertama. Okey, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Kamu tengok, bandingkan dengan apa yang cikgu tulis dekat kod atau cara tu. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Ini yang ketujuh. Ini yang ke-8. Betul kan? Okey. So, tengok yang pertama. I sama dengan kosong. Okey, by default I sama dengan kosong. So, I lebih kecil daripada bil nombor tolak 1. Okey, bil nombor, bilangan nombor tadi cikgu cakap apa? Bilangan nombor ialah no.length. No.length ini ialah bilangan nombor dalam senarai. So, bilangan nombor dalam senarai ada 5. Dalam senarai ni ada 5 nombor. So, 5 tolak 1 ialah 4. Okey, J sama dengan kosong. J tolak bilangan nombor, tolak I, tolak 1. Bilangan nombor ialah 5. Tolak I berapa? Kosong. Okey, tolak 1. Adakah kosong lebih kecil daripada 4? Okey, so benar kan? So, bila benar, dia akan buat perbandingan unsur. Perbandingan unsur yang pertama dengan unsur yang kedua. Okey, so apabila di dalam senarai yang ini, okey, dia ada bracket yang ini, maksudnya dia melibatkan indeks. So, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Okey, so kita bandingkan. Yang pertama, bandingkan no J lebih besar daripada no J plus 1. Okey, apakah nilai J? Nilai J sekarang ialah 0. J plus 1 maksudnya 0 tambah 1, 1. Okey, so no 0 lebih besar tak daripada no 1? Okey, apakah no 0? No 0 yang ini, 5. Apakah no 1? No 1 ialah 1. Okey, buat perbandingan. 5 lebih besar tak daripada 1? Betul kan? So, kalau betul, kita akan tukar kedudukan. Okey, kalau betul, kita akan tukar kedudukan. Jadi, dia kata apa? Sementara sama dengan no J. Okey, sementara sama dengan no J. Tapi sebelum tu, kita isi dulu apa yang ada dalam ni. No J berapa tadi? No J ialah 5. No J plus 1 berapa? 1. Okey, kemudian dia kata sementara sama dengan no J. Sementara sama dengan no J. Kita bawa 5 ke sini. Okey. Kemudian ini padamlah. Kemudian dia kata no J sama dengan nombor J plus 1. Okey. Nombor J sama dengan nombor J plus 1. Apa nombor J plus 1? 1. So, nombor 1 kita akan bawakan ke sini. Okey. Nombor 1 akan bawa ke sini. So, ini ialah 1. Ini kita padam. Okey. No J plus 1 sekarang tak ada nombor kan? Tapi dia kata no J plus 1 sama dengan sementara. So, sementara berapa? 5. So, nombor 5 kita bawa ke sini. Ya, ini padam. Kemudian, maka senarai yang terkini ialah 1, 5, 4, 3, 2. Okey. Kemudian, J plus plus. J plus plus maksudnya J sama dengan J tambah 1. J berapa? 0. Kan? Sini 0. 0 tambah 1, 1. Okey. Kemudian nak pergi ke I++ ke? Tak. Okey, belum lagi. Apabila selesai ulangan yang ini, baru kita pergi I++. Okey, so sekarang J sama dengan 1 Okey, J sekarang nilai dia 1. 1 lebih kecil tak daripada 4? Benar. So, dia akan pergi buat perbandingan nombor 1 lebih besar tak dengan nombor 2. Okey, tengok indeks 1 berapa? 1. Tengok kat sini. Tengok kat sini. Okey. So, indeks 1 ialah 5. Indeks 2 ialah 4. So, buat perbandingan 5 lebih besar tak daripada 4. Okey, so kalau lebih besar, buat yang ini. Okey, berapa nombor J? 5. Berapa nombor J plus 1? 4. So, ulang langkah yang sama. Sementara sama dengan nombor J. So, ini padam. Nombor J sama dengan nombor J plus 1.
bawa ke sini, ini padam. Okey, nombor J plus 1 sama dengan sementara. Bawa ke sini, ini padam. So, nombor yang terkini ialah 1, 4, 5, 3, 2. Kemudian J plus plus. 1 tambah 1, 2. So, J sekarang ialah 2. Okey, 2 lebih kecil tak daripada 4? Ya. So, bila ya, kita buat perbandingan unsur. Nombor 2 dengan nombor 3. Tengok output yang terkini. So, output yang terkini ialah ini. Betul? Okey. So, nombor 2 ialah 5. Buat perbandingan dengan unsur sebelah dia, nombor 3. Okey. Nombor 3. Okey, so sorry kat sini cikgu ada kesilapan sikit. 5 lebih besar tak daripada 3. So, kalau lebih besar daripada 3, kita buat tukar kedudukan. Okey, 5 bawa pada sementara. Sini padam. Nombor J sama dengan nombor J plus 1. Bawa ke sini 3, ini padam. Nombor J plus 1 sama dengan sementara. So, 5, sini padam. So, nombor yang terkini ialah 1, 4, 3, 5, 2. Okey, J plus plus 2 campur 1, 3. Okay. So, sekarang J sama dengan 3. Banding, adakah 3 lebih kecil daripada 4? Benar kan? So, kita buat perbandingan nombor 3 dengan nombor 4. Maksudnya, indeks yang ketiga ialah 5. Okey. Indeks yang keempat ialah 2. Okey. So, 5 adakah lebih besar daripada 2? Benar kan? So, benar, kita tukar. So, nombor sekarang dekat sini nombor 5, sini nombor 2. Nombor sementara sama dengan nombor J. Okey, so bawa ke sini. Ini padam. Okey. 2, nombor J sama dengan nombor J plus 1. Ini bawa ke sini. Ini padam. Okey. Kemudian, nombor J plus 1 sama dengan sementara. Ini bawa ke sini. 5, ini padam. Jadi, nombor yang terkini adalah 1, 4, 3, 2, 5. Kemudian, J plus plus. J berapa? 3 tambah 1 ialah 4. So, J sama dengan 4. Adakah ini benar? 4 lebih kecil tak daripada 4? Salah kan? So, salah, dia tidak akan melaksanakan yang ini. Okay, tidak akan melaksanakan yang ini. Barulah dia pergi yang ke-8 tadi. I plus plus. So, I sama dengan 0 tambah 1 dapat 1. Okey. Mana dapat 0? Ni, nampak ni. I ni sama dengan 0. Okey. Tambah 1, dapat 1. So, nilai I sekarang berapa? 1. Okey, nombor nilai I sekarang ialah 1. Okey, kemudian adakah I lebih kecil daripada 4? Okey, benar. So, kita buat lagi sekali. J sama dengan 0. 0 lebih kecil tak daripada 4. So, nombor yang terkini tadi ialah 1, 4, 3, 2, 5. Ini ialah nombor 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Indeks 0 ialah 1. Indeks 1 ialah 4. Buat perbandingan. 1 lebih kecil tak daripada, lebih besar tak daripada 4. Salah kan? So, kalau salah, kita kekal. So, sini ialah, nombor dia ialah 1, 4, 3, 2, 5. So, kemudian, dia buat J plus plus. J sama dengan 0 tambah 1. J sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 4. Benar. Buat perbandingan indeks 1 dengan indeks 2. So, ini indeks 1, 4. Okay. Indeks 2 ialah 3. Adakah 4 lebih besar daripada 3? Benar. So, kita buat kat sini. Ini nombor 4. Ini nombor 3. Okay. Sementara sama dengan nombor J. Bawa nombor 4 kat sementara. Ini padam. Nombor J sama dengan nombor J plus 1. Ini jadi 3. Ini padam. Okay. Nombor J plus 1 sama dengan sementara. Bawa ke sini nombor 4. Sini padam. So, senarai yang terkini adalah 1, 3, 4, 2, 5. J plus plus sama dengan 2. Okey, 1 tambah 1, 2. Mana cikgu dapat 1 ni? Sebab dekat sini. Ni 1 kan? So, 1 tambah 1, 2. Okey. So, nilai J sekarang ialah 2. 2 lebih kecil tak daripada 4? Ya. So, buat perbandingan unsur indeks 2 dengan indeks 3. Okey, indeks 2 ialah 4. Indeks 3 ialah 2. 4 lebih besar tak daripada 2? Ya. So, kita laksanakan yang ini. 4 bawa kepada sementara. So, sini padam. 2 bawa kepada nombor J. Sini padam.
4 bawa kepada nombor J plus 1 dekat sementara kita padam. So, dia akan switch lah. So, bila dah switch, output yang terkini ialah 1, 3, 2, 4, 5. Kemudian J plus plus, J berapa? 2. Nampak tak 2 kat sini? Okey, 2 tambah 1 dapat 3. So, sekarang J sama dengan 3. 3 lebih kecil tak daripada 4? Ya. So, mana indeks 3? Ini indeks 3, ini indeks 4. So, 4 lebih besar tak daripada 5? Salah kan? So, kalau perbandingan ini salah, maksudnya kita kena kekal. So, nombor dia kekal lah. 1, 3, 2, 4, 5. Okey. Kemudian, J plus plus. J berapa? 3. Kan? 3 tambah 1 dapat 4. So, J sama dengan 4. Adakah ini benar? 4 lebih kecil daripada 4 tak? Salah kan? So, tidak akan melaksanakan yang ini. Dia terus ber I plus plus. So, I berapa sekarang? 1. 1 tambah 1 dapat 2. Okey. So, kita pergi pula I sama dengan 2. Okey. 2 lebih kecil tak daripada 4? Ya. So, pergi J sama dengan 0. Okey. So, langkah ini akan berulang. Langkah ini akan berulang. So, 0 lebih kecil daripada 4, kita buat pembandingan. Nombor indeks 0 bandingkan nombor indeks 1. Okey. Output yang terakhir kita dapat semasa I sama dengan 1 ialah 1, 3, 2, 4, 5. Ini output yang terakhir kan? Okey, nilai yang terakhir. 1, 3, 2, 4, 5. So, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Okey. Indeks 0 berapa? 1. Indeks 1 berapa? 3. Adakah 1 lebih besar daripada 3? Salah kan? Perbandingan ini salah kan? So, bila salah, kita kekalkan. So, nilai dia adalah 1, 3, 2, 4, 5. Kemudian, bandingkan pula indeks 1 dengan indeks 2. Indeks 1 berapa? 3. Indeks 2 berapa? 2. 3 lebih besar tak daripada 2? Ya. So, kalau ya, kita tukarkan. Maksudnya, kalau ini benar, kita tukar. Jadi, sini 3, sini 2. 3 bawa kepada sementara. So, sini padam. Nombor J sama dengan nombor J plus 1. Bawa ke sini 2, sini padam. Nombor J plus 1 sama dengan sementara. Sini padam, sini jadi 3. So, dia pergi kepada 1, 2, 3, 4, 5. J plus plus sama dengan 1 tambah 1, 2. Okey. Kita sebagai manusia, kita tengok, oh, nombor ni telah pun diisi secara menaik. Telah pun betul lah. Tapi komputer dia tak tahu pun nombor tu telah pun diisi secara menaik, telah lengkap diisi secara menaik ataupun belum. Jadi proses ini perlulah berulang. Okey. So, bila proses tu dah berulang, kita perlu habiskan dia. Okey. Habiskan dia 2 lebih kecil tak daripada 4. Okey. Kemudian kita bandingkan unsur 2 dengan unsur 3. Ni unsur 2, ni unsur 3. 3 lebih kecil, lebih besar tak daripada 4. Salah kan? So, kalau salah, kita kekal dapat nombor ini. Okey, dapat output ni. Kemudian J sama dengan J plus plus. J berapa? 2 tambah 1, 3. Kemudian bandingkan nombor 3 dengan nombor indeks 4. Okey, so 4 lebih besar tak daripada 5? Salah kan? So, kita kekal. Apabila salah, yang ini perlu dilaksanakan tak? Tak perlu dilaksanakan. Okey, dia masih memegang output 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian J sama dengan 3 tambah 1. Kenapa 3 tambah 1? J sama dengan J plus 1. Berapa nilai J? 3. 3 tambah 1 dapat 4. Okey, J sama dengan 4. 4 lebih kecil tak daripada 4? Salah kan? So, dia tidak akan melaksanakan ini. Terus, I sama dengan 2 tambah 1. Mana dapat 2 ni? Sebab pada ketika ini, I sama dengan 2. Okey, 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey, kita perlu teruskan lagi. Sebab komputer tak tahu, kan? Nombor tu telah diisi secara menaik ataupun belum. So, I sama dengan 3. Okey, 3 lebih kecil tak daripada 4? Ya. Okey, so J sama dengan 0. Teruskan. Bandingkan nombor indeks 1 dengan indeks 0 dengan indeks 1. So, 1 lebih besar tak daripada 2? Salah kan? So, kita kekal. Nombor ni kekal. Kemudian, J plus plus. So, 0 tambah 1. J 0 tambah 1, 1. 1 lebih kecil daripada 4. So, dia buat perbandingan indeks 1 dengan indeks 2. 2 lebih besar tak daripada 3? Salah kan? So, dia akan kekal.
So, nombor ni sama. So, J++, 1 tambah 1, 2. So, J sekarang 2. 2 lebih kecil tak daripada 4. Benar. So, akan buat perbandingan indeks 2 dengan indeks 3. Nombor 3 lebih besar pada 4. Salah kan? So, dia akan kekal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Output terkini. Kemudian, J++, 2 tambah 1, 3. So, sekarang J sama dengan 3. Adakah ini benar? Benar. So, kalau benar, dia buat perbandingan unsur 3 dengan unsur 4. So, 4 lebih besar daripada 5 ke? Salah. So, kalau salah, kita kekalkan. Output dia lah 1, 2, 3, 4, 5. J++ sama dengan 3 tambah 1, 4. 4 lebih kecil tak daripada 4? Salah. So, ini akan tidak dilaksanakan. Okey, kemudian I sama dengan 3 tambah 1, 4. Jadi, I sekarang nilai dia ialah 4. Okey. So, kita pergi seterusnya. I sama dengan 4. Adakah 4 lebih kecil daripada 4? Salah. So, barulah kod atau cara ini akan tamat. Okey, so ini akan tutup lah. Okey, tidak akan dilaksanakan. So, output dia, okay, kalau kamu tengok dalam buku teks tu, last kali ada document.write no kan? So, document.write ini output lah apa yang akan dipaparkan di komputer. Jadi, output dia adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi daripada tadi cikgu dah sebut dah I, J, I, J, I, J. Apakah yang mewakili I dan J itu? Okey, I dan J itu, I ialah lelaran, iteration ataupun kitaran dia. Okey, J itu mewakili kedudukan item dalam senarai. Okey, so kamu tengok dekat sini pada yang ni kan? Nampak? J ini ialah kedudukan item dalam senarai. So, kita kedudukan item dalam senarai itu diwakili dengan nombor indeks dia. Okey. I ini ialah iteration, kitaran dia. Kitaran dia akan berakhir apabila situasi ataupun syarat I lebih kecil daripada bilangan nombor tolak 1 ini tidak benar. Macam ni tidak benar kan? Macam ni tak benar. So, yang ini barulah kod atau cara akan tamat. Okey, so I ialah lelaran ataupun iteration. J ialah kedudukan item dalam senarai.